Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Hari ini kita bawakan atau kita akan ulaskan satu isu yang betul-betul panas dari bumi Sabah. Satu isu yang bukan sahaja menggugat kepercayaan rakyat kepada sistem negara, tetapi juga membangkitkan kembali trauma lama yang rakyat Sabah pernah lalui satu ketika dahulu. Ya, kita sedang bercakap tentang dakwaan campur tangan politik di dalam sistem pendaftaran negara melalui dua surat rasmi yang dikatakan ditandatangani oleh bekas Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Shafie Apdal. Pernahkah kamu dengar pasal surat ini? Dua surat rasmi yang bertarikh 26 April dan 9 Oktober 2019 tiba-tiba tular atau viral di media sosial selepas didedahkan kepada umum. Surat ini kononnya mengandungi arahan daripada Shafie Apdal sendiri yang menggesa agar permohonan dokumen pengenalan diri seperti MyKAS, MyPR ataupun MyCard diluluskan. Di dalam satu daripada surat itu, ayat yang paling mencurigakan ialah sukacita dapat diluluskan. Surat itu ditujukan kepada pengarah Jabatan Pendaftaran Negara. Kamu rasa adakah ini satu perkara yang biasa di mana seseorang ketua menteri memberikan minit macam tu saja? Nampak macam kecil kan, tetapi implikasinya sebenarnya sangatlah besar. Perkara ini terus mencetuskan pelbagai reaksi dari pelbagai pihak. Salah seorang yang tampil bersuara ialah Steve Johnny Mositun, pengerusi Majlis Belia KDCA. Dia anggap yang tindakan itu adalah sangat tidak wajar dan mendesak supaya satu siasatan menyeluruh dijalankan terhadap kemungkinan berlakunya campur tangan politik. Steve berkata yang ketua menteri memang tidak ada kuasa mutlak untuk meluluskan kewarganegaraan. Tetapi apabila ada surat rasmi dengan arahan jelas supaya permohonan itu diluluskan, itu yang buat ramai tertanya-tanya, apa sebenarnya yang sedang berlaku? Steve juga berkata walaupun MyKAS hanyalah dokumen sementara, tetapi ia sebenarnya boleh jadi pintu masuk kepada status permaustatin tetap dan dari situ boleh membawa kepada kewarganegaraan penuh. Nampakkah aliran dia di sana? Dari sekadar satu kad sementara akhirnya boleh membawa kepada hak sebagai warga negara Malaysia. Kalau perkara macam ini boleh dipengaruhi oleh keputusan politik, ia sebenarnya amatlah membimbangkan. Bayangkan sistem kita yang sepatutnya berasaskan prosedur dan undang-undang, kini mungkin boleh dimanipulasi demi kepentingan politik. Itu yang buat ramai rakyat Sabah marah sebenarnya. Rakyat ingin tahu siapa yang sebenarnya layak dapatkan pengenalan itu. Apakah asasnya dan melalui tapisan keselamatan atau belum? Disebabkan itu, Steve mendesak agar JPN dan Kementerian Dalam Negeri tampil beri penjelasan terbuka. Dia ingin tahu sepanjang Shafie Apdal memerintah Sabah dari tahun 2018 hinggalah 2020, berapa banyak permohonan dokumen pengenalan yang disokong oleh beliau secara rasmi. Adakah semua permohonan itu melalui tapisan keselamatan dan dokumentasi yang sah? Dan yang paling penting, adakah arahan seperti itu melanggar mana-mana undang-undang termasuklah Akta Pendaftaran Negara 1959 ataupun Perlembagaan Persekutuan? Masa saya baca kenyataan itu, saya terus teringat pada satu peristiwa lama. Kamu ingat lagi kah? Project IC. Nah, sekitar tahun 1990-an dahulu, Sabah pernah digegarkan dengan pendedahan tentang pemberian kad pengenalan biru secara haram kepada warga asing. Apakah tujuannya? Nah, tujuannya adalah untuk mengubah
demografi negeri Sabah dan kononnya untuk mengekalkan kuasa politik pihak tertentu. Ramai saksi yang tampil, ada yang kata mereka diarahkan daftar warga asing sebagai pengundi. Isu ini terlalu besar sampai satu Suruhanjaya Siasatan Diraja ataupun RCI ditubuhkan pada tahun 2012 untuk menyiasat perkara itu. Di dalam laporan RCI pada tahun 2014 memang ada disebut bahwa wujud aktiviti yang tidak sah dalam pemberian kad pengenalan kepada warga asing. Tetapi tiada siapa yang dihukum secara jelas. Seolah-olah kebenaran itu muncul tetapi tiada penanggung jawabnya. Sekarang dengan munculnya surat Syafiee Apdal ini, rakyat Sabah kembali trauma. Mereka rasa seperti sejarah sedang berulang. Case yang dulu pun lebih kurang sama juga. Surat rasmi, nama besar, kuasa politik digunakan untuk mengubah status dokumen seseorang. Hari ini kalau perkara macam itu masih berlaku, rakyat akan merasa terancam. Sebab ia bukan sahaja soal kewarganegaraan tetapi juga soal identiti Sabah, keselamatan negeri dan juga masa depan anak-anak kita dan juga cucu-cucu kita. Kita tidak mahu Sabah menjadi tempat untuk menjual IC lagi. Persoalannya sekarang, kenapa sampai hari ini tiada sebarang kenyataan balas dari pihak Syafiee Apdal sendiri? Kenapa JPN ataupun KDN masih belum tampil menjelaskan perkara ini secara terbuka? Kalau surat itu palsu, buktikanlah. Kalau surat itu betul, nah jawab. Atas dasar apa surat itu dikeluarkan? Dan ini bukan perkara yang kecil, karena ini adalah isu integriti negara. Kamu tidak rasa pelikkah bila perkara sebesar ini senyap begitu sahaja? Adakah kita sedang menyaksikan satu lagi bentuk Project IC versi baru, tapi di dalam gaya yang lebih licik dan lebih halus? Kalau betul wujud campur tangan politik dalam sistem pendaftaran negara, ini bukan lagi soal teknikal ataupun prosedur, tetapi ini adalah soal pengkhianatan kepada negara. Dan satu lagi benda yang saya ingin mengajak kamu semua, sahabat-sahabat semua untuk berpikir. Kenapa setiap kali isu sebegini berlaku, kita hanya bising masa ia tular, atau kita bising masa dia viral saja. Tetapi selepas itu, hilang macam tu sahaja. Tidak ada follow up, tidak ada tindakan seterusnya. Ujung-ujung rakyat terus dilupakan. Isu besar macam ini sebenarnya tidak boleh dibiarkan senyap. Ia patut dibahas di parlimen dan dijadikan siasatan rasmi oleh SPRM dan dimaklumkan kepada rakyat Sabah secara lebih telus. Sebab ini adalah negeri kita, ini adalah negara kita. Kita ada hak untuk tahu apa yang sedang berlaku. Jadi saya ingin tanya kepada kamu semua, sahabat-sahabat Current Sphere MY, apakah pandangan serta pendapat kamu semua? Adakah surat ini benar-benar bukti wujudnya pengaruh politik dalam kelulusan dokumen pengenalan diri? Atau adakah ini satu lagi naratif yang sengaja dimainkan oleh sesetengah pihak untuk menjatuhkan individu tertentu? Dan yang lebih besar lagi, kalau betullah perkara ini berlaku, siapa yang akan bertanggung jawab? Siapa yang akan berani tampil ke depan dan berkata, ya, saya yang mengarahkan semua ini? Baiklah, rakyat Sabah, terutamanya golongan muda, perlu peka dan celik dengan isu ini. Jangan biarkan kita jadi generasi yang lalai dan membiarkan sejarah hitam berulang. Jangan hanya marah di media sosial tetapi diam bila masanya untuk bertindak. Kalau perlu kita tuntut siasatan terbuka. Kita minta SPRM dan PDRM masuk campur. Kita minta laporan khas daripada JPN. Kita mahu ketelusan. Sebab kalau kita terus berdiam, maka kita membenarkan sistem ini dimanipulasi lagi dan lagi seterusnya sampai bila-bila. Jadi kepada semua orang yang tengah menonton, yang tengah mendengar ulasan kali ini, tinggalkan pendapat kamu di dalam ruangan komen di bawah. Adakah kamu setuju atau tidak
yang isu ini mungkin hanya permulaan kepada pendedahan yang lebih besar. Kamu rasa patutkah ada tribunal baru ditubuhkan untuk siasat perkara ini macam RCI dulu-dulu? Dan kalau kamu rasa video ini penting untuk disebarkan, tolong tekan like, subscribe, dan juga kongsikan share video ini dengan semua kenalan dan kawan-kawan, sahabat handai serta keluarga kamu, terutamanya yang berasal dari Sabah. Biarlah mereka tahu ada yang sedang mempersoalkan perkara ini, biar suara rakyat terus bergema. Baiklah, sampai di sini saja dulu untuk pendedahan ataupun ulasan isu pada kali ini. Kita akan terus bongkar, kita akan terus persoal, karena di Karens VMY kebenaran itu wajib ditegakkan. Jangan lupa, jika kita tidak bersuara, siapa lagi? Jumpa lagi di dalam konten seterusnya. Terus kekal bersama kami, Karens VMY, suara rakyat denyut semasa.